Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, yarfa'allahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita sambung pembacaan kitab kita pada bab tanda-tanda kiamat yang membicarakan alamat kiamat pada masalah yang ke-161. Masalah 161. Jumpa? Okey ya. Baik. Kita baca dah hadis Nabi SAW tentang tanda-tanda kiamat. Yang disebutkan dalam bab ini iaitu ilmu, terangkat ilmu dan maknanya. Yang pertama sekali ialah terangkatnya ilmu. Adalah makna terangkatnya ilmu ialah habis hilang ilmu syarak kita. Tiada siapa tahu dan tiada siapa ingat, kerana mati segala orang yang menanggung ilmu. Orang yang menanggung ilmu, orang yang menghafaz ilmu, orang yang ada ilmu mati. Saya dah hurai pada kuliah kita bulan lepas, apakah yang dimaksudkan dengan matinya ulama atau matinya orang alim. Maka rupa kelakuan hilang ilmu itu bukanlah dihilang dan dilenyapkan akan dia daripada dada orang alim. Bahkan ia hilang dengan sebab matinya orang alim. Yang pertama, orang alim sudah mati. Yang kedua, sebelum mati orang alim itu kurang orang yang mengambil ilmunya. Sebagaimana zaman kita ini telah banyak kurangnya orang-orang alim, kerana tiap-tiap orang yang menuntut ilmu syarak itu daripada setahun kepada setahun berkurangan. Dan kalau ada yang menuntutnya pun tidaklah sampai seperti ulama yang terdahulu. Ini yang maksud yang pertama, yang dikatakan sebagai terangkatnya ilmu. Ulama-ulama sudah mati dan orang tidak mengambil ilmu daripada ulama itu sebelum dia mati. Kalau ada pun orang yang mengambil ilmu daripada ulama itu, tidaklah mengambilnya macam orang dulu-dulu mengambil. Imam Syafi'i tidak sanggup melunjurkan kaki ke rumah Imam Malik bila nak tidur malam. Bila nak tidur malam ni kaki tak sanggup lunjur ke rumah Tok Guru, sebab takut hilang barakah ilmu. Padahal jauh, jarak rumah dia jauh, pun tak sanggup nak lunjur kaki menghadap ke rumah Tok Guru. Kita sekarang bukan setakat lunjur, segala benda kita lunjur ke ustaz. Penyampar pun ada, tumbuk pun ada, goreh kereta ustaz pun ada. Ada orang yang masuk kereta ustaz, dia ambil batang aiskrim tu, dia jolok dalam starter, kunci kereta tu, starter, kemudian dia kepakkan, dia patahkan batang aiskrim tu. Bila ustaz nak masuk kunci tak boleh, pasal ada batang aiskrim. Sampai tahap macam itu punya marahnya. Yang ni yang dikatakan terangkatnya ilmu. Orang tak peduli ilmu dan tak ambil kisah. Satu. Yang kedua, cubalah uji setengah-setengah orang alim yang disaksikan berilmu mendapat surat pengakuan berilmu syarak. Yang kedua, cuba test. Dah cuba test pula. Cuba test tengok orang yang ada alim ni, yang kata alim, yang ada sijil tauliah, yang ada ijazah, yang ada diploma. Adakah ilmu yang ada di dalam dadanya itu seperti ulama yang lepas-lepas? Pengarang kitab kita ni bukannya ada ijazah kemas macam kita ni pun, bukannya ada PhD macam kita pun, tak ada bergulung-gulung ijazah macam kita pun, tapi tulis kitab beralmari
Bukan berkotak, tulis kitab tu beralmari, banyaknya. Ilmunya banyak. Bahkan setengah mereka yang mendapat sijil belum pernah mengarang kitab yang besar. Dan hadis Al-Bukhari dan Muslim dan lain-lainnya daripada kitab hadis yang besar belum pernah dipelajar dan diambil fatwa isinya daripada guru. Dia tidak pernah menulis kitab. Yang ada pun tulis kitab kecil-kecil. Kalau ada kitab pun dia cedok daripada kitab-kitab besar. Dia ambil cedok kitab ni sikit, dia ambil kitab ni sikit, dia ambil kitab ni sikit, dia bubuh nama dia. Tuan-tuan tengok pengarang kitab Bahrul Mazi. Jangan tengok yang Rumi punya lah. Yang Rumi ni belakang ni ada hak cipta, depan ni pun dia tulis hak cipta. Hak cipta terpelihara. Cuba tengok yang Jawi punya. Mana ada dia tulis hak cipta terpelihara? Al-faqir wal haqir ilallah. Kita sekarang ni hak cipta terpelihara. Dulu-dulu dah ulama-ulama dulu tulis kitab al-haqir wal haqir ilallah. Kita sekarang jangan tuan-tuan pergi betul stek ni depan zaman. Orang dulu tidak. Tuan-tuan, kitab-kitab yang besar yang mereka tulis itu cukup lazat dibaca. Macam kita baca kitab Bahrul Mazi ni. Sebagai orang Melayu, kita rasanya kita baca ni dengan puas. Tuan-tuan buka bab ini, buka bab ini, buka bab ini, buka bab ini. Satu bab dia buka, dia soal. Satu bab dia buka, dia soal. Kemudian dia ada jawapan, dia ada jawapan, dia jawapan. Ini yang dikatakan kitab. Bila kita baca tu, dia memberi jawapan kepada kita. Tuan-tuan nak soal bab apa? Daripada bab yang paling ringan, bab bersuci, sampai bab haid, bab istihadah, bab nifas. Itu bab yang sulit. Dia cerita sampai jilid 22. Kita baca dengan penuh kepuasan, kelazatan bagi kita baca. Sebab tu nama dia Bahrul Mazi, lautan madu. Kita baca tu rasa puas. Baik, kemudian belum pernah sungguh pun cukup pada dirinya ilmu alat. Dia kata orang-orang alim di zaman sekarang yang dikatakan alim ini memang pada dirinya ada ilmu alat. Dia ada ilmu geografi, dia ada ilmu matematik, dia ada ilmu bahasa Inggeris, dia ada ilmu yang berkaitan dengan ilmu alat untuk menyokong ilmu-ilmu asas dia. Tetapi tidak sama ia dengan orang yang menghadap gurunya, mengambil hadis-hadis daripada gurunya. Tak sama. Yang duduk bersengkang mata mengambil ilmu daripada gurunya, yang duduk dalam satu lengkok untuk ambil ilmu daripada gurunya. Tak sama, tuan-tuan. Sebab itu orang yang mengaji pondok dengan orang mengaji universiti tak sama. Kadang-kadang orang yang balik daripada Azhar menghadap tok guru pondok pasal nak dapat ilmu nahwu dan saraf. Padahal mereka dah duduk di Azhar, terpaksa pergi menghadap guru pondok pula. Pasal apa? Nak tengok, nak ambil betul-betul punya tasrif macam mana yang dikatakan ilmu saraf ini. Baik, kemudian mengambil apa maksud daripada mulut guru yang dibentangkan kitab di hadapannya. Nak ambil talaqi tu. Banyak sekarang orang dengar ceramah daripada kaset. Dia dengar, dia cilok, dia pun buat ceramah, dia sampaikan ceramah. Dia beli CD, dia tengok ustaz ni ceramah, dia ambil isi ustaz ni, sekali dia pergi ceramah pula. Dia bukannya menghadap, betul-betul menghadap. Yang ilmu ni apa? Betul-betul menghadap, pergi tanya betul-betul. Buka daripada satu bab, satu muka surat, ambil betul-betul. Ustaz tu kata apa? Nak tanya betul-betul ustaz ni macam ni, macam ni, macam ni. Berapa ramai yang pergi, tuan-tuan? Berapa ramai yang pergi rumah tok guru, yang pergi betul-betul menghadap tok guru, baca satu-satu di rumah dia, usrah dengan dia, pergi ambil talaqi dengan dia, musyafahah dengan dia. Macam ngaji dulu-dulu di pondok-pondok. Sekarang tidak. Sekarang ramai-ramai macam kita sekarang ni, rasa nak buang air kecil, bangun, duk gagal, duk teringat pula kunci kereta. Kunci tak kunci, turun. Sekali handphone bunyi, turun. Bila nak dapat yang nak dapat betul-betul, tok guru pondok dulu lain. Tidur pun dia jentik telinga. Kalau bangun, dia terus tanya, jangan masuk dah. Kalau anak murid dia bangun, jangan masuk dah, terus balik. Ni zaman dulu punya mengaji. Zaman sekarang kalau bangun, tok guru tanya nak pergi mana? Pergi turun-turun.
Terus tak naik dah anak murid tu. Dia buka pintu tu, dia pun turun. Sebab tu kurangnya barakah. Dulu susah tuan-tuan. Saya mengaji dengan ustaz-ustaz lama-lama dulu-dulu lah. Sehari kena ingat 25 perkataan bahasa Arab. Tak ingat, satu tak ingat katok, satu tak ingat ketuk, satu tak ingat ketuk. Setiap hari kena ingat 25 tanpa perlu lupa 25 yang semalam, 25 yang kemarin, 25 yang dulu-dulu. Tak boleh lupa. Sekarang lain, ketuk sikit, mak bapak ketuk cikgu. Marah pada anak murid, mak bapak datang serang cikgu. Bila nak jadi ilmu tu barakah? Baik, maka dengan keterangan ini menunjukkan bahawa maka seperti ilmu tafsir dan hadis dan fiqh dan lain-lainnya, tiada yang satunya seperti yang lain. Fiqh cara lain, tafsir cara lain, hadis cara lain. Maka dengan keterangan ini menunjukkan bahawa ilmu syarak itu telah hilang selapis bahkan beberapa lapis daripadanya. Ini bentuk ilmu-ilmu diangkat.